لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يا عليم يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Baik, alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita dalam surah apa ni ya? Bayyinah. Al-Bayyinah lagi ya? Belum habis lagi ya? Dah ayat berapa dah Bayyinah ni? Tahuddin ayat kelima. Di Mukhlisin. Taruh jalan. Minggu lepas Mukhlisin. Mukhlisin lah. Ada apa? Mukhlisina Tahuddin. Cuba buka kad kita tu. Kad baru lah. Siapa yang ada kad baru kan. Pakai kad baru senang sikit. Besar sikit. Baik, dalam kad baru tu muka surat 8 tu. Cuba tengok jap. Dia dekat dalam Quran ni, dia ada satu masalah dia. Dekat dalam bahasa Arab ni, dia ada satu sudut yang mana saya bagi tahu minggu lepas kot. Yang bahagian C, D dengan E ada tak? Dekat belah atas tu. Muka surat 8 tu. Bahagian C, D dengan E ada tak? Ya, ada. Baik, bahagian C, D dengan E tu, dia adalah isim masdar, kata terbitan. Kata terbitan. Kemudian isim fa'il, kata nama pelaku. Dan isim maf'ul. Apa dia? Isim maf'ul kata nama objek. Isim maf'ul kata nama objek. Isim fa'il kata nama pelaku. Ini kita cuba dalamkan lah sebab kelas kita macam dah lama dah kan. Jadi tak ada masalah kot. Kena belajar tambah sikit yang baru sikit lah. KJ pun masuk lah. Isim maf'ul kata nama objek. Kata terbitan, kata nama pelaku dan kata objek. Tuan KJ kita ada tu? KJ? Ya ada Ustaz. Buka bahagian sorof kad tu. Oh sorof, okey. Bahagian sorof. Bahagian sorof tu ada yang bahagian sorof yang kad lama tu dia tak ada ni lah. Isim fa'il masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Ada tak? Ada. Okey, tiga-tiga tu isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Tiga tu lah. Tiga isim ni dia boleh berfungsi seperti fa'il. Dia boleh berfungsi seperti fi'il. Baik, masalahnya bila dia boleh berfungsi seperti fi'il, maka mulalah adanya benda-benda kat dalam dia tu. Macam biasalah kalau kita jumpa fi'il, kita kena cari apa? Fa'il, kena cari MB lah, macam tu lah. Maknanya tiba-tiba isim tu boleh pula membangkitkan fa'il dengan MB ni. Sedangkan dekat dalam kotak kita tu, kotak muka surat 6 kita tu, ataupun yang kad lama kita muka surat 5 tu. Sedangkan kalau kotak B tu, fa'il baru ada fa'il. Lepas tu baru ada MB. Maksud dia, syarat dia kena ada fa'il dulu. Kalau tak ada fa'il, macam mana nak ada fa'il dan MB macam tu? Tetapi berbeza pula tiba-tiba isim tu datang pula dalam tiga tu. Sama ada isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Okey. Macam sampai ke macam tak sampai? Sampai dah. Tiga tu boleh berfungsi. Baik, saya bagi satu contoh. Dulu saya pernah bagi contoh ni. Tak tahulah ingat lagi ke tak. Saya ingat lagi kot. Baik, contoh bila kita buat ayat dalam bahasa Melayu lah. Saya kata Ahmad pemandu lori.
Baik, kita buat satu-satu dulu. Ahmad isim ke fi'il ke huruf? Isim. Maka ayat sekarang mula dengan isim. Maka dia jadi apa? Mubtada. Mubtada. Maka Ahmad kena baca baris Depan. baris depan lah sebab Ahmad adalah mubtada. Boleh? Baik, seterusnya dekat situ datang kalimah pemandu. Dalam ayat ni agak-agak pemandu je dia apa? Fa'il. Fa'il. Mana boleh jadi fa'il? Fa'il. Pemandu. Oh, pemandu. Ahmad pemandu lori. Kata kan? Kata nama kan? Perbuatan. Baik, pemandu ni isim ke fi'il ke huruf dulu? Fi'il. Uish. Pemandu Isim. kan, pemandu isim fa'il. Isim. Pemandu isim fa'il tau. Isim fa'il ni kata nama pelaku tu. Isim fa'il. Isim fa'il. Isim nama pelaku. Isim fa'il ni kita datangkan terjemahan per kat depan dia. Boleh? Kita Isim datangkan pelaku. per kat depan dia. Isim Isim fa'il. fa'il kan? Apa dia? Isim fa'il. Alhamdulillah. Mesti ada kata per. Betul. Pula bosin nak pagi ni. Isim pelaku nama betul Ustaz ya? Isim pelaku sebenarnya Ustaz ya? Isim pelaku. Isim pelaku. Kata nama pelaku dia isim fa'il ni macam ni tau, macam pemain bola, pemandu, apa ni dia tambah per kat depan. Nama pelaku. Nama pelaku. Pendengar apa ni. Tambah per. Dia tambah per kat depan isim fa'il. Kalau isim maf'ul dia tambah di kat depan. Isim maf'ul tambah di. dia tambah di kat depan ataupun tambah yang kena. Yang kena. Tulis tu apa? Jangan cara apa? Yang kena. Yang kena. Contoh macam ni. Sekarang ni kita ambil lah daripada awal fi'il madhi kan. Contohlah dalam kad ni. Kita kata telah makan. Okey, mudhari' apa? Sedang makan. Sedang Ni makan. masdar apa dia? Makanan. Masdar tu makanan. Kalau masdar dia tambah ad kat belakang. Makanan, minuman, tu semua isim masdar, kata terbitan. Makanlah Ahmad. Tak betul makanan. Lepas tu isim fa'il dia kat yang di tu, isim fa'il dia pemakan. Pemakan ataupun orang yang makan tu. Orang tu tau, bukan dia makan tu kita nak beritahu. Orang. Pemakan ataupun orang yang makan. Boleh tambah pe ataupun yang makan tu. Orang yang makan tu lah. Tambah an, tambah per, tambah di. Baik, kalau isim maf'ul pula yang kena makan ataupun yang dimakan. Dia kena tambah yang di ataupun yang kena. Maf'ul yang di. Yang Kata nama objek. Nama objek. orang yang kena. Baik, sekarang ni pemandu ni nak jadi apa? Isim fa'il tadi. Okey, Isim dia fa'il. Okey, isim fa'il. Tapi dia nak baris apa tu? Oh, Baris. dia Isim fa'il. Isim fa'il. Baris depan. Sebab apa tu KJ? Oh, baris depan. Sebab fa'il lah. Mana boleh fa'il? Fa'il punya fa'il. Fa'il. Ya. Lagu depan. Apa dia? Fa'il. fa'il. Pelaku. Tak boleh jadi pelaku lagi sebab Ahmad mubtada. Pemandu. Khobar. Pemandu akan jadi khabar tau. Fokus pada mubtada dulu. Okey, ni jadi khabar. Khabar baris apa? Depan. Baris depan. Masalah sekarang ni, kita boleh fungsikan isim fa'il ni macam fi'il. Bila dia nak fungsikan jadi fi'il, maka lori jadi apa? Subjek. Mangsa. Lori akan jadi mangsa. Kalau dia tak berfungsi seperti fi'il, maka lori jadi apa?
MI. Same. dia jadi MI. Maknanya lori ni dia boleh dua. Kalau atas dia jadi MB. Maknanya kalau dia jadi mangsa, maknanya yang ni berfungsi lah. Perkataan pemandu tu berfungsi lah seperti VN. Oh, maksud Ustaz ni kalau dia jadi MI, dia jadi tempat sandar pemandu apa? Pemandu lori, pemandu lori. kereta, macam tu kan? Kalau dia baris bawah, dia jadi MI. MI maknanya pemandu ni tak berfungsi lah seperti VN. Kita tak berfungsikan dia seperti VN. Maknanya yang ni tak berfungsi. Okey. Yang ni berfungsi. Berfungsi tu maknanya balik kat ni tau. Fungsi apa? Pemandu. Balik kat pemandu tu. Dia berfungsi tak macam Dua-dua boleh pakai. Ustaz terangkan berfungsi tu Ustaz. Berfungsi ni maknanya dia macam VN lah. Pemandu tu macam VN. Macam memandu kat. Tapi ustaznya ayat tu dah jadi sekat lah pemandu lori je lah kan. Tak ada mula dengan Ahmad, pemandu lori. Oh, Boleh, tak ada masalah. dia Tapi tidak dua-dua boleh berfungsi pakai, sebagai- Ustaz. Ayat tu dua-dua boleh pakai kan? Dua-dua boleh pakai. Lori boleh baris atas, Jadi, lori boleh baris bawah. Jadi kita buat, kalau kita punya tanda baris tu tak salah lah kalau atas tu ke bawah. Tapi kita tak tahu lah salah. dia sama ada MI, MB lah. Tapi ada sebab tau kenapa dia baris atas, kenapa dia baris bawah tu. Dia ada fungsi kesan terjemahan jangka panjang, cik. Oh. tak berfungsi. Pemandu tu tak pemandu. Puan Hasnah sampai tak setakat ni? Fungsi Alhamdulillah. sebagai Kalau Ustaz, kabur-kabur pemandu tu tadi tak berfungsi sebagai VN. Kalau lah pemandu tu tak berfungsi sebagai VN. Oh, tidak. perbuatan Ustaz kan? Sebagai Tak VN. berlaku sebagai perbuatan. VN. Sebagai perbuatan, maknanya dia bukan memandu lah. Kita anggap dia pemandu je. Maka dia jadilah pemandu apa? Pemandu lori. Tapi kalau pemandu ni berfungsi seperti VL, seperti seolah-olah dia memandu, maka lori boleh jadi mangsa lah. Tak sampai ke? Tak sampai. Oh, dia maksudnya. Lama-lama sampai ada. Sebab ada kalau dah Ahmad pemandu lori boleh ke jadi tak berfungsi? Itu yang pening kepala saya mikir. Tak, sebab pemandu ni isim. Alright. Okey. Maknanya asal dia isim. Kalau dia isim, sepatutnya dia tak ada MB pun. Betul tak? Macam mana kita nak datangkan MB sedangkan fa'il dengan fa'il tak ada? MB ni datang bila ada fa'il. Tu kita kena pegang tu, konsep dia. Mangsa ni ada bila ada fa'il dia. Kalau tak ada fa'il, macam mana? Kalau tak ada perbuatan, macam mana nak ada mangsa, betul tak? Asal dia lah. Sekarang ni pemandu ni orang anggapkan dia seolah-olah fa'il, maka lori akan jadi mangsa. Tapi kalau orang tu kata tak, aku tak anggap dia memandu pun sebab mungkin dia tengah duduk kat kedai kopi. Dia tak pandu pun lori tu. Maka pemandu apa? Dia tak berfungsi sebagai fa'il, pemandu sandar kat sebelah dia, lori jadi MI. Jadi kita nak berfungsikan ke tak perkataan pemandu tu sebagai fa'il? Tu je lah poin dia. Soalan dia pula sekarang ni, apa pula kesan dia pada terjemahan kalau berfungsi ke tak berfungsi ke? Sebab Ustaz, sebab apa kan dia macam confuse saya tu. Sebab kalau kita macam kaitkan dengan bahasa Melayu, Ahmad sedang memandu lori. Masa itu baru kita terangkan dia sedang membuat perbuatan memandu lori tu. Kalau kalau Ahmad pemandu lori, maksudnya memang bukan semestinya tengah bawa lori itulah. Kalau Ahmad pemandu lori tu Tapi bukan. boleh jadi dia bawa kat lori tu. Kita pun bukan Ahmad tu kerja dia memandu lori. Tu maksud ayat tu. Bukan dia tengah mandu pun. Tapi boleh jadi tak dia tengah memandu sekarang ni? Boleh jadi. Boleh jadi tak? Ahmad pemandu lori yang sedang pergi Boleh jadi. Yalah, macam tu lah maksudnya. Ahmad pemandu lori. Tak, contohlah kita ada kelas kita nama Ahmad. Dia memang pemandu lori. Baik,
Tiba-tiba kita buatkan dia, Ahmad tu kerja apa lah? Dia pemandu lori. Sekarang ni agak-agak dia tengah memandu tak? Mungkin. Mungkin Boleh tengah jadi memandu. kan? Kalau dia tak masuk kelas. Dia tak masuk kelas, dia tolong lap Ustaz. Taklah isu dia. Ahmad siapa kerja pemandu lori? Kita macam nak cakap Isu dia, Dia sedang memandu pula. isim satu tu. lagi ada satu lagi isu. Kenapa Sebab ayat tu kan, cepat-cepat? sebab ayat tu tak perlu nak. Ayat tu tak menunjukkan perbuatan dia tengah memandu lori tu lah. Ya, Ayat betul. memandu lori tu Dia ayat dia tak perbuatan. menunjukkan, tapi dia boleh berfungsi. Sebagai Tu yang sebagai fi'il. Boleh jadi walaupun Ahmad tu pemandu lori tantah dia tengah tidur Ustaz. Ya, tapi boleh jadi dia tengah memandu sekarang ni. Tu je. Tu yang saya cakap, isim fi'il, isim fa'il, isim masdar, isim maf'ul. Dia boleh berfungsi, boleh fungsi. seperti fi'il. Tak nak tahu ni hati mata. Kalau dia tak memandu sekarang pun mungkin ke depan kejap lagi 20 minit lagi dia dia nak pergi kedai, dia nak pergi hantar barang. Ais. Dia pandu lori ais tu. Tak pun besok ke dia nak pandu. Nah, maka dekat dalam ayat mukhlis tu kalau kita ikutkan dia adalah isim fa'il tau. Dia dekat pattern nombor 2 tu. Isim fa'il nombor 2. Cuba tengok bunyi dia apa. Muf'il. Muf'il kan. Muf'ilun. Asal dia bunyi yang tu. Asal dia kalau mukhlisin tu, kalau seorang bunyi dia mukhlis. Mukhlis. Muf'il. Pattern 2 Ustaz ni. Ni pattern 2. Mukhlis sama dengan muf'il. Pattern dia. Akhlasa yukhlisu ikhlas. Mukhlisin. Kan sama tak pattern dia? Sama. Pada dia tu. Kedua, isim fa'il. Isim fa'il. Pelaku. Akhlasa yukhlisu. Ikhlasa. Akhlasa yukhlisu, kalau save pattern dia lah. Ikhlasa. Pattern 2 tu akhlasa yukhlisu Maksudnya Ustaz pengikhlas Ustaz ni. Mukhlisin tu orang yang ikhlas tu. orang yang ikhlas. Kalau sini tak sesuai tambah apa, sebab Melayu tak semua boleh tambah apa. Pening kepala kita dengar. Orang yang ikhlas tu. Orang yang ikhlas dia tak boleh ikhlas. Orang yang ikhlas. Orang yang mengikhlaskan hati dia tu lah. Mengikhlaskan. Dia telah ikhlas lah. Apa dia? Apa yang ikhlas tu? Lah agama dia tu lah. Akhlasa yukhlisu, ikhlas, mukhlis, mukhlas. Muf'al, mukhlas. Orang yang ikhlas. Isim fa'il. Orang yang Isim fa'il maksud Tapi nak tunjuk jamak dia tu kita tengok pada Yanun tu kan Ustaz. Orang-orang lah jadinya kan. Orang. Dia tak, dia jadi orang-orang kan. nun baris atas tanwin. Tanwin yang nun tu yang tanwin tu Ustaz cakap itu kan? Ya, macam mana? Ya, nun. Nun tu tanda tanwin. Nun dia tu tanda adalah- dia isim lah. Okey. Dia tanda dia isim kan? Baik, sekarang kita nak bincang pasal apa? Muhlisin. Mukhlis tu dia baris atas sebab dia hal kan? Mukhlisina. Ayat dia macam tu, ayat dia mukhlisina. Ayat dia sebelum tu cuba baca sikit macam mana bunyi Dalam keadaan. Oh. Allah mukhlis. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Ayuh wa ma umiru illa liya'budu. Okey, dia suruh ya'budu lah.
Liya'budu kita ambil dari situ. Liya'budullaha. Mukhlisina. Okey, sekarang ni melainkan mereka itu disuruh untuk mereka beribadah kepada Allah. Baik, sekarang ayat dah faham dah sebab ya'budu ni dalam dia fi'il ada, fa'il ada, apa lagi dah ada dalam ni? MB. Okey, ni ada ni fi'il mudhari'. Hmm. Tulisan merah saya nampak tak? Nampak tak? Nampak. Nampak Ustaz. Fi'il mudhari' dalam dia ada hum dan hum jadi fa'il. Yang ni akan jadi MB. lafzul jalalah maf'ulun bih. Baik, peranan dah habis dah. Fi'il ada, fa'il ada, MB ada. Kita potong. Tiba-tiba, okey, untuk mereka beribadah kepada Allah. Tiba-tiba datang kalimah mukhlis. Tetapi untuk ramai dia tambah yanun. Maka yang ni adalah baki tau. Sebab ayat dah sempurna dah tadi. Sampai kat sini dah sempurna dah. Bila dia masuk dia lagi, dia duduk pula pada kedudukan baris atas mukhlisina ni. Maka dia duduk dekat dalam bahagian baki tau. Bila dia duduk dalam bahagian baki, yang sesuai adalah hal. Hal ni sebab dia nak ceritakan apa? Keadaan. Dalam Keadaan mereka beribadah tersebut mestilah kena ikhlas. Dalam keadaan. Maknanya ni tambahan je lah. Baki tu maknanya tambahan. Kena tambah sikit. Dalam keadaan apa Allah nak tambahkan lagi? Dalam keadaan mukhlisina. Dia tu ikhlas. Ikhlas lahu kepada Allah. Terhadap apa? Terhadap Agama. maka yang din ni kita nak bincangkan sekarang. Sekarang ni yang ni dia berfungsi seperti fi'il. Dalam dia ada ramai orang ni sebab dia yanun ni. Maknanya dalam dia ada hum lah. Maka hum ni akan jadi fa'il dia lah. Sebab dia ramai, mukhlisin. Orang-orang yang ikhlas itu, mereka itu akan ikhlas lah terhadap agama. Tu yang baris atas agama. Sebab dia jadi MB kepada isim yang berfungsi seperti fi'il ni. Dia mengikutlah. MB lah. Ya. Sebab yang ni isim yang berfungsi seperti fi'il. Mukhlis ni berfungsi. Yang ni Allah fungsikan dia. Boleh? Maknanya dia dalam bahasa Arab dia kata apa tau? Al-ismu ya'malu amalal fi'il. Ustaz, Al-Azi tu MB kepada siapa pula Ustaz? Apa bukan Al-Lazi? Ad-din. Ad-din. Sorry, Ad-din. Dalam mangsa kepada ni. Mukhlisin juga. Ni macam lori tadi tu lah. Yang ni macam pemandu tu ni. Oh. Dalam keadaan mereka ni orang yang ikhlas. Orang ataupun orang Yang Allah pula, lafaz Allah MB kepada mana Ustaz? yang ni. Yang ni MB kepada ibadat ni. Dan tu memang nampak fa'il dia yang abudu tu. Right. Dia orang nampak betul. MB kepada ni. Tu naik fa'il. Amal Kepada mukhlisin. Beribadat kepada Allah, Allah MB-nya, tempat sandar dia, mangsanya, mukhlisin. Bukan macam tu puan. Bukan macam tu cikgu. Cikgu terang balik tu jadi apa ini? Sekarang ni macam ni. Ayat dia, okey kita kena faham semua maksud dia dulu. Untuk mereka beribadah, menyembah lah. Untuk mereka menyembah Allah. Okey tak? Faham tak ayat tu? Ya. Maknanya mereka menyembah Allah. Mereka pelaku kepada perbuatan sembah. Pelaku kepada perbuatan abadah ni.
sembah ni. Baik, pelaku dah jumpa. Sekarang nak cari mangsa Siapa yang diorang sembah tu? Allah. Okey, selesai. Ayat ni tak payah tengok dah. Campak. Selepas selesai. Kita padam daripada fikiran kita dulu. Sekarang ni mula balik dekat ayat. Yang mana ayat selepas dia tu adalah tambahan daripada cerita nak sembah Allah tadi tu. Yang sembah Allah yang kita dah tolak tadi lah. Selesai dah tu. Dia tambahan dia nak ceritakan pasal keadaannya orang yang sembah Allah itu adalah orang yang ikhlas. Sekarang ni orang ni isim fa'il ni isim fa'il mukhlis. Isim ni dia ya'malu, isim itu berfungsi seperti fungsi fa'il. Al-ismu ya'malu amal al-fa'il. Ya'malu tu berfungsi lah. Berfungsi sebagai fa'il, jadi dia ada fa'il, dia ada MB. Ya Ustaz? Okey. Dia yang rumet tu Ustaz kan? Ustaz, dia yang rumet tu, yang kita tahu apabila kita dah potong tu, ayat akan mula dengan 3 je. Sama ada mula dengan isim, dengan fi'il, dengan ni kan, apa ni, huruf. Yang tu kat kepala kita. 3 tu je kan? Tapi kita tengok A, B, C, D, E ni, dia tak terjatuh dalam golongan tu. Dia jatuh dalam golongan baki tu. Sebab ayat tak habis kan. Jadi itu yang kadang keliru. Senang je kalau kita nak tengok dia mula dekat ABC ke tak, kita tengok mukhlis tu. Kalau mula dekat isim balik, maka jadi mubtada'. Mubtada' baris depan. Jadi dekat sini kita tengok, kita dah tahu ni bukan mubtada' ni bukan cerita baru. Maksud dia kalau mubtada' tu topik baru. Sekarang ni bukan topik baru, ni sekadar nak tambahkan cerita pasal dia orang beribadah kepada Allah tu apa dia? Keadaan mereka ikhlas. Yang dapat membantu tu dia punya baris sajalah. Betul tak? Dapat membantu kita kan. Jadi kita nak tengok dia baris atas. Jadi kita tahulah dia bukannya fi'il, bukan mula dengan isim. Jadi kita kena tengok baki. Betul? Tak, dia mula dengan isim. Itulah tu yang bila Ustaz kata, bila kata mula dengan baki tu saya ni isim, ni isim fa'il, ni isim. Tanda dia ada nun sebab nun ni tanwin. Tanwin kan? Tanwin. Betul. Ni isim. Sepatutnya dia jadi mubtada' ni. Sepatutnya lah dekat apa yang kita dah belajar dalam kotak-kotak ni. Masalah sekarang ni mubtada' baca baris depan. Baris depan. Kalau baris depan yang menggantikan baris depan kalau jamak adalah waw, bukan ya. Dia mesti mukhlisun. Okey. Sekarang ni bila kita tengok balik, ini bukan mubtada' ni sebab tak baris depan. Kita lah kalau dah belajar kan, kita kata ni bukan topik baru ni. Yang ni masih lagi dalam konsep cerita lama lah. Kalau dia bukan benda baru, mesti dia kisah cerita sambungan belakang. Selalunya akan jadi macam tu. Jadi kita memang kena tengok bahagian tambahan tu, baki tu. Baki dia dekat apa lagi dia nak tambah cerita dia. Macamlah saya cakap, saya makan nasi. Faham ke tak faham? Saya makan nasi. Faham. Okey, kita potong. Lepas tu tiba-tiba gelojoh. Lepas tu gelojoh tak baris depan. Ni bukan mubtada' ni bukan topik baru. Ni masih lagi nak cerita tambahan pasal yang tadi tu. Makan nasi. Tambahan pasal cerita tengah makan ni. Gelojoh hal lah. Kalau dia tak baris depan tu, dia kompom-kompom tambahan. Baki tu maknanya tambahan lah. Saya pun salah tulis baki dia tulis kan. Baki ni macam duit lebih. Ni bukan duit lebih, ni tambahan cerita. Tambahan ayat tambahan cerita. Tambahan cerita, dia nak tambah lagi. Jadi kan Ustaz macam berlaku dua benda lah dekat sini kan Ustaz kan. Satu pasal fungsi yang jadi PL tadi tu. Apa benda tu? Fungsi sebagai PL tadi tu satu. Dia punya satu isu. lagi tambahan. Dia punya isu dia, din ni kenapa baris atas tu je. Bila kita cek balik,
Tak ada fi'il tau. Lepas potong tadi tu, mana ada fi'il? Ni isim, ni jar majrur, ni isim. Tapi dia baris atas. Jadi masa tu yang ulama-ulama fikir. Mana datang datang daripada ikhlas tu. Ikhlas terhadap agama. Akan agama yang dia anuti tersebutlah, yang dia terhadap agama tu terhadap Allah. Dalam kan perbincangan dia. Dia macam dalam sikit lah. Saya tak dalamkan lagi. Ada nak dalam kan, tapi macam tak payahlah kot. Tadika. Tak apa, nanti sampai satu tahap nanti kita boleh selam. Kenapa pakai macam ni? Yang ni bukan kita bincang lah. Ini ulama-ulama lama dah bincang lah. Kenapa Allah pakai macam ni? Kenapa? Sampai susun atur macam ni, lepas tu keluar pula berfungsi. Ulama Pula. dulu Isim tu boleh berfungsi jadi fi'il pula dah. Kacau. Gitu. Sampai adin tu potong Ustaz dah. Ke Sampai adin boleh potong lah. boleh potong lah. Ke nak kena sebab ayat terlepas. sebab fi'il dah ada, ni isim ni dah macam berfungsi macam fi'il lah. Dalam dia ada ramai orang tu yang buat dia ramai tambah yanun, dia jadi fa'il. Kemudian din agama dia. Apa lagi nak buat? Potong lah. Okay, din potong. Satu ayat. Hunafa tu Nah, isim. tiba-tiba datang pula hunafa pula dah. Baik, beri depan ke tak beri depan tu? Dari atas. Depan. Dia tak beri depan, dia beri atas. Maka dia bukan topik baru gitu. Dia hal juga ke Ustaz? Ya, tamyiz Ustaz. Dari segi. Lagi hal. Terangkan lagi. Dia hal mansub. Baik, hunafa ni makna dia apa tau? Tidak pernah menduakan Allah. Hunafa. Hunafa ni jamak kepada hanif. Biasa tak kita jumpa kan dalam hanifan muslimau wa ma ana minal. Nabi Ibrahim, Hanifan. Hanif, agama yang hanif. Hanif ni makna tak mempersekutukan Allah. Boleh? Baik, tiba-tiba baris atas lagi sekali. Maka dia confirm dalam tambahan tau. Tiba-tiba baris atas lagi. Sama macam mukhlis ni. Hunafa. Terjemahan dia tadi apa? Lurus. Tidak. Lurus. Duakan Allah. Tidak menduakan Allah. Dalam dia ni dia hal lah. Tidak menduakan Allah. Pakai apa pula Ustaz? Masa ni agak-agak dia nak jadi apa? Mansub kan. Yelah, dalam tambahan tu agak-agak nak jadi apa tu? Hal. Hal juga. Dalam keadaan. Dalam keadaan. Maknanya satu dalam keadaan ikhlas dan satu lagi dalam keadaan Tidak mempersekutukan ataupun tidak menduakan. Tak menduakan. boleh. Ni tambahan lagi. Baik, tambahan lagi potong. Dah tambah dah. Habis. Potong. Habis. Dia potong lagi. Best. Yalah sebab dia nak cerita hal ni satu lah tambahan dia. Jangan tambah semua, tak ada lah. Tambah sikit. Tambah sikit-sikit lah.